السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudara penerbit bersama Hadi Syarudin, ikhwati fillah, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan limpah kurnia dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir menerusi ayat-ayat dari surah Taha. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, pada kuliah yang lalu kita telah bincangkan tentang lembah Tua. Kemudian datang ayat yang ke-13, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri, inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan aku telah milih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Rabb selain aku, maka sembah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatiku. Sungguh hari kiamat akan datang, aku merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Pada kuliah yang lalu kita telah bincangkan berkenaan dengan perkataan Tua, mengapa Nabi Musa diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka kedua sepatu ataupun kasut ataupun terumpah baginda alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat oleh Ali bin Abi Talib, Abu Dzar, Abu Ayyub dan ramai para ulama mengatakan bahawa kedua terumpah itu dibuat daripada kulit keldai yang amat sederhana. Ada pula yang mengatakan Nabi Musa diperintahkan supaya menanggalkan terumpah, tidak lain tidak bukan sebagai penghormatan terhadap tempat tersebut. Dan kita juga telah uraikan pandangan yang dikemukakan oleh Imam As-Samarqandi dalam tafsirnya, Tafsir As-Samarqandi, yang nama asalnya itu Bahrul Ulum, satu pandangan daripada Ka'abul Ahbar, yang mengatakan bahawa sebenarnya kedua-dua sepatu ataupun terumpah yang dipakai oleh Nabi Musa AS ini diambil dari kulit himar yang mati. Maknanya bangkai himar, bangkai keldai. Maka Allah SWT menyuruh baginda agar membuka terumpah tersebut kerana ia merupakan satu yang najis, kerana kau berada di satu tempat yang mulia. Demikianlah yang disebut oleh Ka'abul Ahbar. Kita telah berkenalan sedikit dengan Ka'abul Ahbar ni, siapakah dia tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ka'abul Ahbar ni para ulama secara jelasnya menilai sebagai seorang yang siqah. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Ka'abul Ahbar nilai sebagai seorang yang siqah. Pandangan-pandangan setengah golongan yang mengatakan bahawa beliau ni mashkuk fi adalatihi, ini tidak boleh dipertimbangkan kerana terbukti para ulama muhadithin sendiri mengambil pandangan dan menganggap bahawa Ka'ab ni seorang yang thiqah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi kita dapat lihat juga bagaimana Ka'ab ni banyak mengemukakan pandangan daripada Israiliyat. Walaupun demikian, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, cerita-cerita Israiliyat ni para ulama tafsir secara dasarnya bahagi yang kepada tiga berdasarkan kepada sabda Nabi SAW. Kalau ia selari dengan maksud Quran dan hadis, tidak ada salah untuk diriwayatkan.
Kalau ia bercanggah dengan Quran hadis maka ditolak. Kalau tidak ada penjelasannya di Quran hadis maka pandangan para ulama adalah tawakuf. Tawakuf maknanya tidak diceritakan tentangnya dan tidak pula dikatakan sebagai salah. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, para ulama mufassirin ni manhaj mereka berbeza dan membawakan ilmu tafsir yang mereka bawakan. Secara ringkasnya, Ka'abul Ahbar ni dipanggil sebagai Ka'abul Ahbar atau Ka'abul Ahbar untuk menunjukkan luasnya thaqafah beliau, luasnya kefahamannya terhadap baik thaqafah Yahudiyah ataupun thaqafah Islamiyah. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sampai Abu Darda pun seperti disebut oleh Ibn Sa'ad dalam tabaqatnya, Abu Darda bila ceritakan tentang Ka'ab, maka dia telah berkata, inna inda Ibn al-Himyari la'ilman kathiran. Sungguhnya apa yang ada pada Ka'abul Ahbar ni ilmunya sangat banyak. Pujian Abu Darda sahabat Nabi terhadap Ka'abul Ahbar. Begitu tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, bila Muawiyah bin Saleh menggambarkan pandangan daripada Abdul Rahman bin Jubair bahawa Muawiyah telah berkata, ala inna Abu Darda ahadul hukama, ala inna Amr bin al-As ahadul hukama, ala inna Ka'abul Ahbar ahadul ulama. Para sahabat sini pun mengatakan bahawa Abu Darda ni merupakan seorang yang bijak, Amr bin al-As juga seorang yang bijak, dan Ka'abul Ahbar merupakan salah seorang daripada orang yang alim. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi inilah dia penilaian para ulama terhadap Ka'abul Ahbar. Secara ringkasnya, Ibn Hajar Asqalani dalam Al-Isabah fi Sahabah meletakkan Ka'abul Ahbar seorang yang thiqah, seorang yang adil, seorang yang diterima baik pandangan-pandangan dikemukakan olehnya, manakala kisah-kisah yang dikemukakan terhadap beliau kebanyakan yang merupakan kisah-kisah yang diada-adakan, yang palsu, yang tidak benar. Banyak meriwayatkan menunjukkan kesungguhan beliau untuk menuntut ilmu, dan banyak menuntut, banyak ilmu yang sampai kepadanya, maka banyak lagi disampaikan. Bila banyak disampaikan, kadang-kadang tidak sempat ditapis dengan betul. Ini satu masalah yang boleh dikatakan seperti disebut oleh Dr. Muhammad Hussein Az-Zahabi dalam kitabnya Tafsirul Mufassirin, yang merupakan kajian tesis PhD beliau. Tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, justru menyebut tentang Ka'abul Ahbar ni bukanlah satu keaiban seperti yang dikatakan oleh setengah golongan, sedangkan ada ribuan para ulama muhaddithin dan juga mufassirin dan ulama yang mengambil daripada Ka'abul Ahbar. Tidak ada masalah padanya. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi dalam ayat yang telah kita bincangkan pada kuliah terdahulu berkenaan dengan Allah SWT menyuruh Nabi Musa untuk menanggalkan kasut baginda, dan perkataan tua pun telah kita huraikan pada kuliah terdahulu, pandangan para ulama, contohnya Imam Mawardi. Kemudian wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha, aku telah milihmu. Ini adalah serupa dengan ayat daripada surah Al-A'raf yang kita bincangkan dahulu, ayat 144. Ini istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, sungguhnya aku milihmu berbanding dengan manusia yang lain untuk membawa risalahku, membawa firmanku. Jadi maksudnya wa ana ikhtartuka sama dengan ini istafaituka, aku melebihkanmu berbanding dengan manusia yang lain yang daripada zaman itu. Ada setengah para ulama tafsir seperti disebut oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya, yang mengatakan bahawa Allah telah berfirman, wahai Musa, apakah kamu mengetahui mengapa aku mengkhususkan engkau berbicara langsung secara terus-menerus tanpa ada pantaraan berbanding dengan orang lain? Jawapan Musa, tidak wahai Tuhanku. Jadi Allah telah menjelaskan tidak ada seorang pun yang lebih tawaduk berbanding dengan tawaduknya dirimu itu wahai Musa. Ini setengah pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tafsir, bukannya berdasar kepada hadis, tapi disebut oleh para ulama tafsir sebagai satu pandangan yang disorot. Maknanya lebihnya Nabi Musa ni sangat tawaduk, lalu Allah SWT memilihnya untuk berkomunikasi secara direct. Seterusnya tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, Allah jelaskan fastami' lima yuha, dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Wahyu dari sudut bahasa Arab, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, wahyu ni berarti isyarat yang sangat cepat pergerakannya. Jadi makna lahir seolah-olah seperti, kalau kita nak bayangkan, makna mudah untuk faham, ilham, pengetahuan yang diperolehi seseorang dengan keyakinan penuh. Tapi yang dimaksudkan di sini tentulah wahyu Allah SWT, bukannya ilham, lebih tinggi pada ilham. Ilham adalah apa yang Allah SWT berikan kepada orang beriman. Tapi kalau wahyu dia satu kepastian, tidak ada keraguan padanya. Ilham belum tentu lagi tuan-tuan, diikuti atau tidak. Tidaklah
terbatasnya atau ada ketetapan syariat padanya, pada ilham yang kita terima. Demikian juga mimpi. Tak boleh lah tuan-tuan, sejak-sejak kita menyampaikan kuliah, malam tadi saya mimpi jumpa Rasulullah cakap gini. Seolah ada wahyu baru pula yang sampai. Seolah Nabi Muhammad SAW tak menyempurnakan lagi wahyu yang Allah perintahkan kepadanya. Mana nak letak ayat Suratul Maidah itu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Ini huraikan oleh Ibn Hajar Asqalani dalam hadis Ar-Ru'ya juz'un min 46 juz'an min nubuwah. Mimpi orang yang saleh itu adalah 1/46 daripada wahyu yang Allah beri kepada para nabi. Bukanlah maknanya orang saleh dapat wahyu, tidak tuan-tuan. Tapi ilham yang Allah campakkan ke dalam hati orang yang saleh, yang menjaga makanannya masuk dalam perut itu, yang menjaga tutur katanya daripada yang dusta, dan yang mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ini antara kelebihan-kelebihan seperti disebut oleh Imam Al-Ghazali, agar kamu rezekikan Allah beri kepadamu mimpi-mimpi yang baik. Jangan sikit-sikit saya mimpi yang tadi Rasulullah beritahu, masuk dalam YouTube lagi tuan-tuan. Mana warak? Mana nak letak tawaduknya? Dan ingat, antara hadis yang penting yang Nabi sebut, yang Al-Imam Muslim letakkan, antara hadis yang awal dalam Sahih Muslim, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan aku, mengatakan satu benda yang dusta terhadap aku tak pernah kata, termasuk mimpi, ada hadis yang menyatakan seperti itu, sungguhnya dia telah menyiapkan tiket ke neraka Allah. Ya dan billah. Mohon pada Allah perlindungan tuan-tuan. Jadi balik kepada kisah asas ini, wahyu. Wahyu adalah satu anugerah Allah kepada manusia yang taraf Nabi. Orang beriman dapat ilham, dapat mimpi yang baik-baik, cetusan, idea kerana kesalihannya berlaku. Bahkan kepada orang yang tidak Islam pun, orang kafir pun kadang-kadang Allah campakkan ke dalam hatinya satu perasaan atau mimpi, dan memang ada kebetulannya perkara tersebut berlaku akhirnya. Ini seperti berlaku kepada Aziz Misr, pemimpin negara Mesir yang kafir pada waktu Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf telah mentakwil mimpi 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan 7 tangkai kering, 7 tangkai yang subur. Nanti kita uraikan dalam surah Yusuf insya-Allah. Maka Allah beri kepada orang kafir juga sebagaimana Allah beri kepada orang beriman, tapi orang beriman lebih dikasihi olehnya, itu tentu. Jadi wahyu ni maknanya satu isyarat yang cepat, tapi dia istilahnya ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada seorang manusia bertaraf Nabi dan juga Rasul. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi Nabi dan Rasul ni mendapat satu petunjuk untuk melakukan satu perkara yang merupakan makluman daripada Allah SWT melalui Jibril AS. Dulu kita telah belajar sifat para malaikat, tugasan-tugasan dan tanggungjawab mereka. Jadi yuha yang digunakan dalam konteks saya ini adalah merujuk kepada wahyu diberikan kepada seorang Nabi. Penggunaan kata Allah adalah wa nakhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dengan Tuhan yang Esa. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Kerana Allah mencakupi segala sifat-sifat yang disandang. Jadi nama Allah SWT ni mengandungi 99 sifat-sifat yang dipanggil sebagai Asmaul Husna itu. Kalau disebut sini innani anar rahim, rahim maknanya penyayang. Sedangkan dalam konteks kedudukan mauqif al-ayah, perlu maqam ini, tempat ini perlu kepada satu sifat, satu nama yang merangkumi segala bentuk kebaikan, segala bentuk motivasi, segala bentuk input untuk Nabi Musa yang baru berkenalan dengan Allah SWT di sini. Tuan-tuan yang berhati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi ini tujuannya penggunaan perkataan innani anallah. Tidak digunakan sifat-sifat atau nama-nama yang lain. Jika seseorang telah mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya, maka automatik akal dan fikirannya, jiwa dan hatinya terpanggil untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kerana itu dalam lanjutan ayat ini mengajak Nabi Musa untuk beribadah, menyembahkan diri, menyebut bentuk ibadah, dan ketundukan yang paling jelas adalah melaksanakan salat. Itu sebab Allah gunakan perkataan di sini wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah oleh kamu akan salat li dzikri. Para ulama berbeza pandangan terhadap lam yang mendahului kata zikri itu. Adakah zikri ini dimaksudkan zikir dengan ucapan ataupun zikir dengan qalb, zikir dengan hati? Jadi huruf lam
Ada yang memahaminya dengan maksud lamu ta'lil, membawa makna agar atau supaya. Sehingga ayat ini menentangkan melaksanakan salat yang dengannya kamu akan sentiasa merasakan Allah bersama denganmu, wahai Musa. Memanglah salat yang benar akan menghantar seorang untuk mengingati Allah SWT, merasakan kebesarannya, musta'zim dalam diri, merasa kelemahan diri sebagai seorang hamba. Tuan-tuan, cubalah miliki satu kitab yang sangat baik. Nama kitab ni Formula Salat Sempurna. Buku Formula Salat Sempurna ni karangan Ustaz Syekh Dr. Zaharuddin Abdul Rahman Hafizahullah. Buku yang penuh dengan color, ilustrasi, gambar, foto ni menyaraikan kepada kita pelaksanaan ibadah yang sempurna. Formula Salat Sempurna ni mengajar kita bagaimana nak mengaudit salat yang kita kerjakan, audit salat yang kita kerjakan sempurna ke tidak, lebih ke passing marknya. Maka tuan-tuan, buku Formula Salat Sempurna ni amat wajar dimiliki dalam setiap rumah tangga Muslim. Mudah-mudahan Allah beri kemahiran bagi kita. InsyaAllah yang kuliah akan datang kita akan lanjutkan lagi kepentingan, penekanan meniati Allah ni satu agenda utama kehidupan seorang Muslim. InsyaAllah perkara ini akan diuraikan dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.